music. Nabi Muhammad ibnu Abdillah ibnu Abdul Muttalib ibnu Hashim ibnu Abdil Manaf ibnu Qusay ibnu Kilab ibnu Murrah ibnu Ka'ab ibnu Lu'ay ibnu Ghalib ibnu Fihr ibnu Malik ibnu Nadhr ibnu Kinana ibnu Khuzimah ibnu Mudrika ibnu Ilyas ibnu Mudar ibnu Nizar ibnu Ma'ad ibnu Adnan. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار على نعم الله وإفضاله. Ya Allah, sampaikanlah salam rindu kepada cahaya sebagai Waalaikumsalam. segala cahaya, rahsia segala rahsia, obat seluruh penyakit, anak kunci segala kejayaan. Ialah pemimpin yang kami rindu, Nabi Muhammad yang terpilih, keluarganya yang suci, serta Waalaikumsalam. Zuraida Jamaluddin. Ya Kak Jo. Terima kasih Kak Sarah. Allah. Nabi Muhammad ibnu Abdillah ibnu Abdul Muttalib ibnu Hashim ibnu Abdil Manaf ibnu Qusay ibnu Kilab ibnu Murrah ibnu Ka'ab ibnu Lu'ay ibnu Ghalib ibnu Fihr ibnu Malik ibnu Nadhr ibnu Kinana ibnu Khuzimah ibnu Mudrika ibnu Ilyas ibnu Mudar ibnu Nizar ibnu Ma'ad ibnu Adnan. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang malam ni kita live di Facebook dan di IG. Apa khabar semua?
Okay, baik, yang masuk ni tak apa. Yang akan datang insya-Allah orang akan lihat kemudian. Kita teruskan. Kita alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, boleh jelas ya semua? Okay, kita mulakan majlis perkongsian ilmu kita pada malam ini, pada malam Jumaat yang penuh barakah ini dengan bacaan Ummul Kitab. Okay, baik. Oh, Kak Jo, excited 2 minggu dah. Okay, baik. Terima kasih. Jadi kita bacakan Ummul Kitab. Kita hadiahkan pada diri kita sendiri, pada ibu ayah kita, pada guru-guru kita yang banyak berjasa kepada kita. Juga buat muslimin dan musliman. Juga khususnya Al-Fatihah ini buat pengarang kitab yang kita akan ulang kaji, kita akan kongsi ilmunya, iaitulah Syekh Abu Hasan Ali Al-Hasani Al-Nadwi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, Maksud, terima kasih Nabil di IG. Okey. Jadi pada malam ni semua sebelum tu semua sihat insya-Allah semua sihat. Walaupun di Selangor ada di Pulau Pinang sendiri, di sebelah pulau ada ada sekolah yang tak buka, dan juga di sini pun kalau ikut di sekitar sini pun ada juga sekolah yang tutup. Jadi apa-apa pun di mana sahaja kita berada, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi pada malam ini ialah sesi yang ketiga. Kita dah 3 sesi, iaitu pada yang pertama sesi pengenalan, dan yang kedua kita buat Maulid Nabi, dan pada malam ini kita teruskan dengan salah silah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, salah silah Nabi ni jom kita join sama-sama dengan anak-anak. Okey, ni Zulaika pun dah dengar berkali dah ni. Ibu dia baca, dia dengar. Okey, jadi hari ni dia dengar lagi. Okey, jadi terima kasihlah yang sudi bersama-sama live pada malam ini, sudi join masa-masa pada waktu ini, pada malam ini. Okay, kita insya-Allah tak sampai lah pukul 10. Okay, kita akan habiskan pada malam ini dalam 2 bab. Okay, pengenalan sikit kitab. Kitab yang kita akan mulakan pada malam ini ialah kitab Sirah Nabawiyah. Kitab Sirah Nabawiyah karangan Abu Hasan Ali Al-Hasani Al-Nadawi. Okay, kitab ni mengandungi 279 bab. 279 bab yang menceritakan tentang sirah atau perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat tak lagi yang awal sesi pengenalan dulu saya dah ceritakan bahawa Syekh Abu Hasan Nadwi umur 10 tahun dah mula minta kat ibu dia untuk beli kitab Sulaiman Al-Mansurian, kitab Rahmatan lil Alamin, dan baca Ibn Hisham, baca kitab-kitab kitab Syama'il Muhammadiyah, dan kitab-kitab sirah Nabi. Abu Hasan Nadwi baca kitab-kitab pengarang-pengarang yang masyhur. Kemudian beliau jadikan satu kitab Sirah Nabawiyah, dan sebenarnya kitab Sirah Nabawiyah Abu Hasan Ali Al-Hasani An-Nadwi, kitabnya banyak dipecah-pecahkan. Ada kitab Sirah Khatamun Nabi lil Atfal, itu untuk kanak-kanak, khusus kepada kanak-kanak. Ada juga dipecah-pecahkan lagi seperti yang diceritakan tempoh hari, dan ini adalah rangkuman keseluruhannya. Ya, terima kasih. Ya udah, Zulaika tegur. Okey, Zulaika sambil-sambil buat kerja sekolah sambil dengar. Okay. Jadi 279 daripada dalam bab ini ada pula subtopik. Okey, nak tunjuk Okey, baik. Dan kitab ni ada 279. Okey, 279 bab. Ada pula subtopik kecil dalam ni, ada 8, ada 9. Dibayangkan kupasannya bagaimana. Okey. Dan saya dah teliti dah, yang maksudnya saya dah tengok dah yang bahasa Arab dengan bahasa Melayu ni sama. Okey, cuma kepasan bahasa Melayu ialah kan, kita kata kalau bahasa Arab, kalau kita kata anna, satu anna. Okey, saya akan contohnya kita kata wa, satu je, wa, satu huruf kan. Okey, wa, satu je, dan. Bahasa Melayu dah D-A-N. Maksudnya kita kena tahu bahasa Arab, inna, Allah anna pula. Inna, 2 huruf. Tak
Kalau kita tulis bahasa Melayu, sesungguhnya. Maksudnya, jadi panjang begini ialah penulisan dalam bahasa Melayu dan dari sudut olahan cerita dan lain-lain. Jadi, pada malam ini akan dikongsikan 2 bab. Okey, 2 bab mengenai 2 bab itu adalah daripada muka surat 1 sehingga 17. Okey, daripada muka surat 1 hingga 17. Kalau nak baca satu-satu kitab ni panjang, memang tak habislah, 2 jam pun tak habis. Tapi saya baca dah ringkaskan supaya ceritanya kita dapat ambil ibrah pengajaran daripada ceritanya tu supaya kita faham. Sebab yang waktu live ni ialah ada ibu-ibu, ada anak-anak. Jadi kita nak cerita tu sampai dan faham. Okey, baik. Okey, jadi saya akan bacakan daripada muka surat 1 hingga 17 dan saya ringkaskan secara ringkas yang kita lebih faham lah. Okey, baik. Terima kasih yang join sama-sama ya. Okey, baik. 2 bab yang diceritakan pada malam ini ialah mengenai salah silah Nabi Muhammad SAW. Siapakah Nabi Muhammad yang dapat memegang kembali, dapat mengembalikan, siapakah dia datuk Nabi yang dapat mengembalikan kunci daripada kaum Khuza'ah kepada keturunan Nabi Ismail kembali. Kita akan lihat tadi. Rupanya Mekah ni, kan Mekah asalnya Nabi Ibrahim tinggalkan Hajar dan Nabi anaknya Nabi Ismail di Mekah. Kemudian Nabi Ismail berkahwin dengan kaum Jurhum. Dengan kaum Jurhum, maka pada ketika itu berlakunya Mekah semakin berkembang, bertambahnya umat di Mekah, dan pada satu ketika kunci Kaabah itu jatuh ke tangan suku Khuza'ah. Berlakulah kisah yang panjang tu. Jadi adalah dalam kitab-kitab lain. Ni sekarang ni saya cerita daripada kitab ni. Jadi akhirnya macam mana kita nak tahu siapa datuk Nabi yang dapat memegang kembali kunci Kaabah. Kalau pegang kunci Kaabah tu bermaksud dia mempunyai kuasa lah di Mekah. Sebab kunci Kaabah maksudnya dia berkuasa di Mekah. Dan yang kedua ialah nak menceritakan tentang bab kedua ialah tajuk Datuk Nenek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datuk Nenek Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kewibawaan Datuk Nenek Nabi. Kan salah silah Nabi ke Datuk Nenek Nabi, wibawanya Datuk Nenek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik, kita mulakan dengan bab yang pertama. Okey, jadi apa kepentingan kita nak mengetahui salah silah Nabi? Bahawa kita nak tahu bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datuk neneknya bukannya orang biasa-biasa. Bukan calang-calang datuk nenek Nabi. Semuanya hebat-hebat belaka. Jadi kita nak kenal Nabi, kita bukan nak kenal Nabi saja, tapi kita nak tahu salah silah Nabi ni. Daripada mana Nabi ni, daripada datuk nenek Nabi ni. Kita tahu sehinggalah nasabnya, sehingga Nabi Ismail, Nabi Ibrahim kan. Tapi kita nak tahu atas Nabi siapa. Jadi pada malam ini akan diceritakan. Okey, baik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam bab 1 yang kita mulakan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di rumah boleh sebut sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau adalah merupakan pembangun tamadun manusia. Pembangun tamadun manusia. Kita tahu pada zaman jahiliyah, bagaimana manusia pada zaman jahiliyah sanggup nak bunuh anak perempuan sendiri. Bagaimana kelakuan mereka pada waktu zaman jahiliyah. Tetapi Allah utuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehinggalah baginda menjadi tamadun, pembangunan tamadun manusia. Dan pengutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan kepada siapa? Okey, dikatakan diutuskan kepada manusia dan jin. Jadi kita kena ingat, kita hidup di dunia ini bukan kita manusia sahaja. Ada juga makhluk lain iaitu jin. Kan surah jin pun ada dalam Al-Quran kan, kita tahu. Jadi Nabi Muhammad diutuskan bukan untuk manusia saja, tapi untuk kaum jin juga. Jadi untuk apa diutuskan Nabi Muhammad kepada manusia dan jin ini? Allah utuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada manusia dan jin ialah yang pertama ialah untuk mengenal. Pengutusan Nabi Muhammad ialah untuk nak mengenal. Apabila kenal, mengakui. Okey, kita kenal tahu okey, kita akui, dan akhirnya kita boleh mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala berlandaskan syariat ataupun peraturan yang Allah turunkan melalui Al-Quran untuk kita. Itu dia. Jadi
pengutusan Nabi Muhammad SAW untuk manusia dan jin, antara satu sebabnya ialah untuk kita nak mengenal. Bila kita kenal Allah, kita mengakui. Macam mana cara nak kenal Allah? Belajarlah sifat 20. Okay, cari nasyid-nasyid sifat 20 tu. Belajar tentang sifat 20. Kita kenal, oh Allah, sifat Allah wujud, qidam, baqa. Okay. Bila kita kenal, oh Allah tu wujud, Allah tu ada, kita akui. Dan barulah kita mengabdikan. Bila kita kenal, barulah kita mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala berlandaskan syariat. Saya ulang balik supaya kita ingat term-term utama ni. Berlandaskan syariat yang Allah turunkan atau peraturan yang Allah turunkan melalui Al-Quran. Jadi kena rujuk Al-Quran. Okey. Baik. Yang kedua, nak mengajak manusia membina akhlak yang mulia dan terpuji. Utusnya Nabi Muhammad ialah untuk nak membina akhlak yang terpuji, yang mulia. Nabi Muhammad sebagai ikon, Nabi Muhammad sebagai idola yang kita perlu bangga-banggakan, yang perlu kita tahu, yang perlu kita kenal sifat-sifat dia supaya akhlak Nabi Muhammad tu kita tiru. Jadi itulah pengutusan Nabi yang utama yang disebutkan, dua yang penting yang utama di dalam kitab ini. Seperti mana hadis Nabi Muhammad SAW. Okay, baik, terima kasih Mak join. Okey, baik. Seperti mana hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan dan bermaksud, tidaklah aku diutuskan selain untuk mengajak manusia dan jin kepada mengesahkan dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, melainkan juga untuk mengajar mereka budi pekerti yang indah dan mulia. Okey, Nabi Muhammad dah mengatakan begitu. Jadi maksudnya kita kenal, kita akui Allah. Apa dia bila kita kenal, kita akui Allah, kita buat syariat Allah, akhirnya apa hasilnya? Akan zahir melalui akhlak kita, perlakuan kita, tutur kata kita. Jadi bila kita kenal Allah, bila kita kenal Nabi, kita akan zahir melalui perlakuan kita. Faham Sebaliknya, sekiranya seseorang itu tidak mempunyai akhlak yang mulia, yang tidak mempunyai adab yang baik, boleh faham sekali lagi. Okey, jadi sebaliknya yang diceritakan tadi. Okey. Seterusnya, okey, kita dengar, mari sama-sama sebelum kita masuk tentang salah silah Nabi ni, mari sama-sama kita hayati nasyid. Kalau Google pun banyak Kalau Google banyak kalau Google ada dalam YouTube nasyid tentang nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedap nasyid ni. Jadi kita dengar sebelum nak cerita, nak masuk, nak faham sekali cerita tentang Nabi Muhammad, datuk Nabi ni, kita dengar dan fahami. Dan ingatlah nama Nabi, Datuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Bluetooth mode. The Bluetooth. Terima kasih yang sudi bersama-sama ya. Nabi Muhammad ibnu Allah. Nabi Muhammad ibnu Abdillah ibnu Abdul Muttalib ibnu Hashim ibnu Manaf ibnu Qusay ibnu Kilab ibnu Murrah ibnu Ka'ab ibnu Lu'ay ibnu Ghalib ibnu Fihr ibnu Malik ibnu Nadar ibnu Kinana ibnu Khuzaimah ibnu Mudrikah ibnu Ilyas ibnu Mudar ibnu Nizar ibnu Ma'ad ibnu Aden. Okey, baik. Sebelum tu, boleh share kawan-kawan semua. Okey, boleh share, boleh kongsi-kongsikan dengan yang lain supaya kita sama-sama pada malam ini dapat berkongsi apa yang nak diceritakan sebentar lagi. Okey. Okey, baik. Boleh lagi sekali ya. Kita nak dengar. Boleh share, kongsi-kongsikan supaya yang dengar hasil share kita tu, kawan-kawan yang dengar, anak-anak yang lain yang sedang berada di Facebook dan IG, apabila mereka dengar, mereka dapat sesuatu, insya-Allah kita sama-sama dapat manfaat daripada ilmu tersebut. Jadi ni saya nak okey, boleh kan? Jap. Saya nak pasang. Okey, baik. Sebentar ya. Bolehlah sambil-sambil tu, boleh share-share dulu. Okey, kita akan mula lagi cerita tentang salah silah Nabi
Terima kasih yang join pada malam ini. Boleh share-share dulu. Sekejap nak dengar lagi sekali. Okey. Okey, lagi sekali ya. Lagi sekali sebelum saya nak masuk cerita tentang Datuk Nabi ni, kita nak fahamkan kedudukan di mana Datuk Nabi ni. Okey, kita dengar nasyid ni secara mudahnya, kita dengar nasyid ni insya-Allah. Kita boleh nampak perjalanan kisah sebentar lagi. Okey, lagi sekali. Nabi Muhammad ibnu Abdillah. Boleh dengar? Abdul Muttalib ibnu Hashim ibnu Abdil Manaf ibnu Qusay ibnu Kilab ibnu Murrah ibnu Ka'ab ibnu Lu'ay ibnu Ghalib ibnu Fihr ibnu Malik ibnu Nadhr ibnu Kinana ibnu Khuzaimah ibnu Mudrika ibnu Iyas ibnu Mudar ibnu Nizar ibnu Ma'ad ibnu Adnan. Okay, baik. Nasyid tadi, kalau Google dalam YouTube ada bertajuk Nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Kak Wan, terima kasih join. Okey, baik, dari dalam IG ni Kaisara ni semua nak murid lagu ni. Okey, okey, baik. Terima kasih join. Okey. Nasyid tadi kita fokus 20 daripada Nabi Muhammad ibni Abdullah ibni Abdul Muttalib, bermula daripada Ibn Abdul Muttalib sehinggalah Datuk Nabi adalah Ibnu Adnan. Kita nak fokus pada malam ini cerita tentang Datuk Nabi yang keempat. Datuk Nabi yang keempat iaitu Qusay bin Kilab. Datuk Nabi yang keempat iaitu Qusay bin Kilab, yang paling terkemuka. Tahu dia lah. Sebab apa paling terkemuka? Kita akan dengar kisah sebentar tadi. Sebenarnya Qusay ni bukan nama sebenar. Orang Arab ni suka beri gelaran. Jadi Qusay asal namanya ialah Amru. Kilab asal ayahnya ialah asalnya nama Hakim. Tapi mereka beri gelaran ada sebab. Macam ayahnya Kilab ialah daripada anjing. Maksud anjing dalam bahasa Arab kan, kalbun, Kilab. Jadi sebab apa? Sebab ayahnya memelihara banyak anjing dan digunakan untuk pergi berburu. Jadi mereka gelarkan begitu Qusay bin Kilab. Okay. Qusay bin Kilab ni pemegang pembesar Quraisy yang pertama yang memegang banyak jawatan di Mekah. Banyak jawatan di Mekah. Ketika Qusay menerima jawatan Al-Hijabah, apa pemegang Al-Hijabah? Al-Hijabah ialah memegang anak kunci Kaabah. Apabila seseorang tu memegang anak kunci Kaabah, makanya dia adalah menguasai kota Mekah. Dia berkuasa di kota Mekah. Okay, jadi pada ketika bila? Pada ketika umurnya 50 tahun. Okay. Pada ketika umurnya 50 tahun. Ada kisah yang berlaku sebenarnya bagaimana cara perpindahan semua jawatan penting di kota Mekah ni ke tangan Qusay bin Kilab. Dan kisahnya sangat tak sangka-sangka. Saya tak pastilah kalau ada yang baca, Alhamdulillah lah ni sebagai ulang kaji. Tapi bila saya baca dalam kitab ni, ya Allah, Masya Allah, rupanya ada kisah kita ingatkan. Pemegang Mekah ni daripada zaman Nabi Ibrahim, daripada zaman Nabi Ismail, sehinggalah ke zaman Nabi Muhammad. Maksudnya keturunan setiap datuk-datuk Nabi yang pegang. Rupanya tidak. Ada berlaku kisah bahawa selepas beberapa kurun, akhirnya jatuh kepada kaum Khuza'ah. Okay, asalnya kaum Jurhum yang pegang. Kaum Jurhum ialah daripada keturunan isteri Nabi Ismail, tetapi jatuh ke tangan kaum Khuza'ah. Okay. Kita nak mula sekarang. Ceritanya begini. Okay, baik. Ceritanya ialah Qusay bin Kilab. Okay, ayahnya Kilab bin Murrah. Nasyid tadi kan, ikut susunan. Kilab bin Murrah. Waalaikumsalam Nur Nadira. Okay. Kilab bin Murrah ialah datuk Nabi yang kelima. Qusay datuk Nabi yang keempat. Ayahnya Kilab bin Murrah datuk yang kelima. Berkahwin dengan Fatimah binti Sa'ad bin Sayal. Okay. Dikurniakan 2 orang anak, iaitu yang bernama Zuhrah dan Qusay. Kilab kahwin dengan Fatimah, ada 2 orang anak, Zuhrah dan Qusay. Tetapi
Kilab meninggal pada ketika Qusay masih kecil. Dia tak kenal pun ayahnya. Qusay tak kenal Kilab pun. Dia tak kenal. Okey, jadi ayah dia meninggal dunia. Setelah itu, ibunya Fatimah ni berkahwin dengan Rabi'ah bin Haram. Okey, mak Qusay berkahwin dengan Rabi'ah bin Haram. Tidak lama kemudian, Rabi'ah ni bawa isterinya Fatimah dan anak tirinya Zuhrah dan Qusay ni pergi ke Syam. Okay, daripada Mekah tadi, pergi ke Syam, dibawa bersama Fatimah dan anak tirinya Zuhrah dan Qusay untuk menetap dekat sana. Mungkin dia orang sana lah, orang Syam kan, Rabi'ah ni. Hasil perkahwinan ayah Rabi'ah ni dengan Fatimah, dikurniakan seorang lagi anak bernama Darrash. Seorang lagi nama Darrash. Maka Fatimah ni ada 3 orang anak, iaitu Zuhrah, Qusay dan Darrash. Tetapi Rabi'ah bersama dengan Fatimah hanya seorang, iaitu Darrash. Yang 2 orang lagi adalah anak tiri dia. Okay, faham jelas? Okay, membesarlah Qusay dengan kasih sayang Rabi'ah. Rabi'ah anggap anak-anak dia Zuhrah dan Qusay ni macam anak dia sendiri. Dan membesar macam kanak-kanak lain. Dia manja dengan Rabi'ah dan dia menyangka bahawa Rabi'ah adalah ayahnya. Dia menyangka bahawa Rabi'ah bin Haram ini adalah ayah kandungnya. Okay, dia tak sangka pun itu adalah ayah tiri dia. Pada suatu hari, okay, berlaku kisah, pada suatu hari, biasalah budak-budak kan, kawan-kawan dah main-main bergaduh. Darrash, ingat Darrash, adik-adik tiri dia lah, bergaduh dengan Qusay. Jadi, Qusay ni, dia tak puas hati. Dia rasa macam, nak kena mengadu dengan ayah dia. Dia rasa macam, ayah dia perlu tahu cerita ni dan dia berharap bahawa Rabi'ah ni akan berpihak kepada dia. Sebab dia sebagai abang kan. Jadi, dia nak beritahu ke ayah dia sebagai abang, dia nak ayah dia tahu bahawa nak ayah dia menangkan dia. Okay. Jadi, dia pun bila nak cerita, kaum pada ketika itu, kaum di Syam tahu bahawa Zuhrah dan Qusay adalah anak tiri sahaja kepada Rabi'ah. Jadi pada ketika itu, anak-anak di situ ejek lah, kata, kamu ni tak payah nak cerita ke ayah kamu Rabi'ah. Kamu ni anak tiri je. Darrash tu anak ayah dia. Itu ayah dia. Kalau kamu mengadu pun kamu tak menang. Dia cakap macam tu. Okey. Jadi pada ketika itu, Qusay sedih. Apa perasaan kita apabila kita sangkakan itu ayah kita, tiba-tiba orang kata, kamu ni anak tiri je lah. Kenapa nak mengadu kat ayah kamu? Tak payah mengadu lah. Pada waktu itu, Qusay sangat-sangat sedih. Sebab dia kata takkan kot itu bukan ayah dia. Sebabnya dia jaga dia daripada kecil. Kan? Jadi dia pun balik jumpa mak dia, Fatimah. Dia tanya mak dia, siapakah ayahnya yang sebenar? Betul ke orang cakap ni? Yang Kilab yang Rabi'ah ni bukan ayah dia. Dia tanya macam tu. Jadi Fatimah ni sebagai ibu, Fatimah ni asalnya tak mau cerita lah kat anak dia. Kalau boleh biarlah Qusay ni membesar. Okay, dia sebagai dewasa dengan bersamanya sebagai ibu. Tetapi apabila dia takut lagi anaknya sedih, nak mengenangkan siapa tercari-cari, siapa keturunan asalnya, ibunya takut dengar daripada orang lain cerita macam-macam bukan-bukan kan. Jadi dia pun ceritakan kisah yang sebenarnya kepada Qusay. Dia kata bahawa sebenarnya, wahai Qusay, ayah kamu ialah Kilab bin Murrah. Okay, hakim lah. Okay, tadi Kilab adalah nama gelaran. Ayah kamu ni sebenarnya seorang manusia yang sangat hebat daripada Rabi'ah. Dan ayah kamu ni bukan menetap di sini. Ayah kamu ni sebenarnya, ayah kandung kamu berasal daripada kota Mekah. Kota Mekah. Jadi kota Mekah yang berdekatan dengan Masjidil Haram. Okay, jadi kota Mekah. Jadi kamu ni adalah seorang anak manusia yang hebat. Keturunan kamu adalah keturunan yang hebat. Bukan, kira dari hebat daripada ayah tirinya Rabi'ah. Akhirnya nak pujuk anak dia lah. Beritahu, kamu ni sebenarnya asal keturunan kamu ni hebat. Macam tu. Jadi, Qusay bila mendengar begitu, tentulah dia merasakan sedih lah. Kan, sedih sebab dia tahu dia hanyalah anak angkat sahaja kepada Rabi'ah. Jadi apabila cerita ibu, dia tahu sebenarnya ibu dia pun bukan nak rahsia kepada dia. Dia tahu kalau bukannya ibu dia tahu sebagai ibu mesti sedih. Kan, apabila cerita mestilah dia akan cari balik ahli keluarga dia. Jadi Qusay pun dia rasakan bahawa dia perlu kembali kepada pangkuan keluarganya. Dia perlu kembali kepada pangkuan ayah, sanak saudara ayahnya di Mekah. Jadi dia nak bergaul, dia tak mau jadi perantau selama-lamanya. Ya, bila dia berada di Syam, dia sebagai perantau. Asalnya dia di Mekah. Okay? Jadi bila dia berada, dia tak mau jadi pengembara selama-lamanya. Akhirnya dia beritahu kepada maknya Fatimah bahawa dia perlu mencari sanak saudaranya di Mekah. Dia perlu berjumpa dengan kaum kerabatnya di Mekah. Okay? Qusay ni. Jadi maka dia pun
pulanglah ke Mekah. Qusay pulanglah ke Mekah seorang diri untuk mencari sanak saudara ayahnya di Mekah. Apabila dia tiba di Mekah, didapati bahawa kunci Kaabah Al-Hijabah dipegang oleh seorang pembesar suku kaum Khuza'ah yang bernama Hulail bin Hubsiyah. Okay. Jadi, bukan lagi di tangan suku kaum beliau sendiri. Qusay ni kata, bukan dalam suku kaum datuk nenek dia lagi. Bukan lagi. Jadi, dia kata bahawa suku kaum dia, kaum Jurhum, pada ketika itu dah bertukar kepada kaum Quraisy. Bertukar. Asalnya kalau kita baca sirah Nabi, kita tahu bahawa Nabi Ismail berkahwin dengan isterinya daripada kaum Jurhum, dan akhirnya mereka menetap di Mekah, semakin berkembang. Dan tetapi pada ketika Qusay pulang ke Mekah, pada ketika itu Mekah dikuasai oleh kaum Khuza'ah, dan kaum Jurhum menjadi suku kelas kaum yang kedua di Mekah pada ketika itu. Okey, jadi waktu itu kaum Jurhum sudah bertukar namanya kepada kaum Quraisy. Kaum Quraisy. Okey, jadi dia perlu berbuat sesuatu. Qusay ni seorang pemuda yang sangat cerdik, yang sangat pintar, sangat bijak. Jadi dia kata, sampai bilalah pemegang kunci Mekah ni perlu berada pada suku kaum lain, sedangkan kaum yang asal di Mekah masih ada. Walaupun tak ramai, tapi masih ada pada ketika itu. Jadi kata dia mesti buat satu perancangan yang teliti supaya kembali balik kunci Al-Hijabah tu kepada keluarga beliau. Jadi pada ketika itu, Hulail mengadakan satu perancangan untuk berbaik dengan pemegang kunci Kaabah, iaitu Hulail bin Hubsiyah. Okey, dia pun berbaik-baiklah. Qusay ni, dia buat baik-baiklah, dia rapatlah, bergaul rapat dengan Qusay, datuk Nabi yang keempat ni, bergaul rapat dengan Hulail bin Hubsiyah ni. Sehingga kan Hulail ni merasakan sayang kepada Qusay. Seorang anak muda yang kacak, seorang anak muda yang pintar, seorang muda yang cerdas, bijak. Jadi dia rasa, sayangnya lah kalau Qusay ni tak jadi ahli keluarganya. Okey. Pada ketika itu, sebenarnya Hulail bin Hubsiyah ada seorang anak yang bernama Hubba. Seorang perempuan yang sangat cantik, dan Hulail ada pembesar Quraisy. Jadi maksudnya perempuan yang hebat lah kiranya. Kan anak pembesar. Jadi, pada ketika itu rupanya Qusay dah jatuh cinta. Datuk Nabi ni dah jatuh cinta, dah suka dah dengan Hubba ni. Dan Hubba pun suka sebenarnya dengan Qusay. Jadi pada ketika itu Hulail pun menyatakan hasratnya bahawa dia sayang dekat Qusay ni. Qusay pandai ambil hati dia apa semua. Jadi dia pun bincanglah untuk nak mengkahwinkan Qusay dengan anaknya Hubba. Maka mereka pun berkahwin. Pada pendapat Qusay bahawa, aku ni dah jadi menantu Hulail ni, jadi mesti aku akan dapat anak kunci Mekah. Kan, pada kunci Mekah pada suku kaum Khuza'ah. Mesti aku akan dapatkan. Dia kata, aku sebagai menantu, aku mesti boleh dapat. Pada ketika itu, jadi pada ketika daripada suku kaum yang kedua, ingat tadi kaum Jurhum, iaitu kaum Quraisy berada di Mekah, mereka pada ketika itu sebagai kaum kelas kedua. Jadi bila berkahwin sahaja dengan anak Hulail iaitu Hubba, maka secara otomatik dia menjadi tergolong dalam golongan elit di Mekah, Qusay ni. Okay. Jadi dia pun menantilah, disangkakan menunggu hari demi hari, disangkakan bilalah bapa mentua dia nak serahkan kunci kepada dia. Kan? Jadi hari demi hari berlalu, sehinggalah satu ketika Qusay memikirkan bahawa dah tua pun bapa mentua dia ni, tapi tak serah-serah kuncinya. Dia kata dia perlu ubah diri dia. Tak sampai bila dia nak tunggu anak kunci Kaabah tu diserahkan kepada dia. Jadi Qusay ni merasakan bahawa perlu buat sesuatu supaya berlaku perubahan pada diri dia. Bukan dia saja dia sebagai menantu, aku menantu, aku dah hebat dah, cukuplah setakat itu. Tidak. Qusay kan bijak tadi, dia merasakan perlu berbuat sesuatu, sehinggalah dia berubah hidup ya. Qusay beliau ni, Datuk Nabi yang keempat ni, dia menjadi pedagang yang sangat hebat. Dia berniaga menjadi, sehinggalah beliau menjadi pedagang yang kaya raya dan dihormati oleh penduduk Mekah pada ketika itu. Menjadi penduduk yang penduduk itu hormat kepada beliau kerana beliau menjadi seorang pedagang yang kaya raya, dan bukan sahaja sebagai pedagang yang kaya raya, tetapi beliau juga menjadi tokoh pentadbir politik. Beliau juga mentadbir pengurusan juga, walaupun sebagai menantu ada pengurusan yang beliau terlibat. Menjadi pentadbir yang bagus, orang sokong, orang suka, orang hormat. Datuk Nabi ni, Qusay ni. Jadi dia berkebolehan untuk nak mentadbir pentadbiran.
Tetapi kita sangkakan bagaimana? Tetapi apabila Hulai, bapa mertua Qusay ni, ajalnya menjelang tiba, maka dia wasiatkan anak kunci Al-Hijabah ni, kita sangkakan kepada menantunya. Tidak. Dia tak mau jatuh anak kunci Kaabah ni kepada kaum yang asal di Mekah. Nak dalam suku kaum Khuza'ah juga. Okey, jadi dia serahkan kunci itu kepada anak perempuannya Hubbah. Diserahkan anak kunci Al-Hijabah kepada anak perempuannya Hubbah. Okey, walaupun kita tahu tugas sebenarnya pemegang anak kunci Kaabah sangat berat, tetapi sangat mulia dan terhormat. Jadi walaupun sebagai orang perempuan kan kita kata perempuan nak pegang Mekah, pegang kunci Kaabah, tapi Hubbah ni dia melaksanakan wasiat ayahnya. Dia melaksanakan dengan sebaiknya. Okey, dia tak serah pun kepada suami dia. Jadi dia tetap menjaga kaum Khuza'ah ni, tetap menjaga. Jadi persoalannya kita sangka takkanlah sampai bila lah Hubbah nak serahkan. Hubbah nak pegang anak kunci Kaabah ni kan. Okey. Dia tak serah. Dia akhirnya Hubbah ni makin tua, ialah sebagai perempuan ada keluarga, ada anak-anak, nenek diuruskan, umur makin meningkat, tenaga makin berkurang. Jadi akhirnya Hubbah membuat keputusan untuk nak serahkan anak kunci Kaabah ni. Kepada siapa? Kita sangkakan tentu kepada suami yang sangat dicintainya. Dan Qusay pun menyangkakan isteri dia cinta kat dia. Takkan isteri tak serah kat dia? Takkan tak percaya kat dia? Dia sebagai orang yang hebat di Mekah dah sekarang. Tetapi tidak rupanya. Qusay, isterinya Hubbah, menyerahkan kunci Kaabah kepada sanak saudaranya daripada kaum Khuza'ah sendiri yang bernama Abu Ghibshan Al-Khuzai. Abu Ghibshan Al-Khuzai, siapakah dia? Dia adalah seorang pemabuk minum arak. Kuat minum arak, pemabuk. Boleh diserahkan kunci tu? Sebab apa boleh diserahkan? Sebab nak menjaga tak jatuh anak kunci tadi kepada kaum lain. Dia nak tetap bersama dengan kaumnya sendiri. Okey. Jadi dia peganglah kunci tu. Abu Ghibshan pun pegang kunci tu, maksudnya dia sebagai pemerintah di kota Mekah. Jadi sehinggalah pada ketika itu, kita ingat Qusay Datuk Nabi ni adalah seorang yang dah jadi pedagang yang hebat, kaya raya, ahli politik yang hebat, tak hebat, dan dia kaya raya, dia boleh sahaja nak beli daripada Abu Ghibshan, tetapi dia seorang manusia yang sangat mulia. Dia sangat kiranya menjaga adab. Dia tidak mengambil kesempatan terhadap kekurangan Abu Ghibshan. Dia tak ambil kesempatan. Dia kata, tak apalah. Dan isterinya serahkan kepada saudara-saudaranya. Biarlah. Dia nak beli pun boleh kan. Tapi dia serahkan. Tak apalah. Tetapi dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, dengan kehendak Allah, pada suatu hari, Abu Ghibshan Al-Khuzai yang ketagihan arak itu datang berjumpa dengan Qusay bin Kilab. Datang berjumpa sebab dia nak minta tolong kepada Qusay. Dia tahu Qusay ni kaya, Qusay ni sanak saudara dia sebab kahwin dengan saudara dia kan. Jadi dia kata mesti Qusay boleh bantu dia ni. Dia perlukan duit, dia perlukan bantuan. Okey, jadi tanpa sila-sila dia berjumpa dengan Qusay. Dia kata, "Wahai Qusay, saya nak minta kepada kamu arak. Okey, arak yang banyak. Kita tagih pemabuk arak. Tapi saya akan disanggup bayar apa sahaja kepada Qusay setimpal dengan harga arak itu." Okey, faham? Jadi pada ketika itu, Qusay mengatakan bahawa bagaimana? Rezeki datang bergolek lah. Kan? Jadi pada ketika itu, dia minta, Abu Ghibshan minta apa yang sebadan yang kamu boleh bayar. Saya boleh bayar apa saja. Asalkan saya dapat sepadan dengan harga tu. Jadi mendengar permintaan Abu Ghibshan itu, apa lagi Qusay pun tu cakap, "Baiklah. Kamu nak arak kan? Okey, aku akan bagi kat kamu setong arak. Nilai setong arak ni Abu Ghibshan ialah anak kunci Kaabah. Anak kunci Kaabah. Kalau kamu nak setong arak ni wahai Abu Ghibshan, kamu kena serahkan anak kunci Kaabah kepada aku." Masya Allah. Apa berlaku selepas itu? Apa berlaku selepas itu?
Pada ketika itu Abu Hisham serahlah kunci. Dia nak setong arak tu, dia tak nampak dah. Biarlah Kak Abah nak jadi apa pun, anak kunci tu aku serah tak apa, asalkan dah dapat setong arak kat aku ni. Setong arak pada ketika itu sangat mahal. Setong arak sangat mahal. Jadi apabila dia tak kisahlah, dah dapat, dah serah, dia rasa macam dia asalkan aku dapat arak, nak jadi apa pun jadilah kat Kota Mekah tu. Apa yang berlaku selepas itu, kaum Khuza'ah sampailah berita ni kepada kaum Zu'ah. Maka terkejutlah. Ya Allah, ya Allah. Okay, pada kita sekarang untuk maklumat kaum-kaum kita baru, sekarang ni anak kunci Mekah, Al-Hijabah, tugas Al-Hijabah dah sampai kepada kaum Quraisy, kaum Jurhum. Kita tak pegang lagi dah. Abu Hisham dah bagi dengan setengah arah, dia tahu cerita ni apa semua. Mereka pun bermusyarat demi musyarat nak cari keputusan macam mana nak dapatkan balik daripada Qusay ni kunci tu balik. Sebab kunci itulah adalah sebagai kuasa pemegang Kaabah. Kata, terima kasih, kita selang-seli ya. Oh, terima kasih Syam, Nur Akmal, Kak Mai. Mak, terima kasih join di IG. Okey, selang-selangan, selang-seli. Okey. Jadi mereka memikirkan, kaum Khuza'ah ni kata, macam mana kita nak dapat balik sekarang ni? Betul lah cara tu kan? Betul. Abu Hisham kata, okey, aku nak arak. Kamu bagi, aku boleh bayar apa saja. Jadi, Qusay minta kunci. Dapatlah Qusay kunci. Jadi, itu adalah cara yang betul. Tak ada paksaan pun. Dia sendiri nak serahkan. Jadi, waktu-waktu tu, berlakulah mesyuarat dan mesyuarat. Tak ada kata putus lah. Tak ada kata putus. Sebab memang betul pun, anak kunci tu sepatutnya pada kaum Jurhum, kaum Quraisy. Sebab itu adalah tanah tempat mereka asalnya, daripada Nabi Ismail. Jadi, pada ketika itu, Qusay mengerasakan bahawa dia hampir nak ditindas lah. Maksudnya sebelah isteri dia kan, dia kahwin dengan kaum Khuza'ah. Jadi pada ketika itu Qusay mencari para pembesar Quraisy, kaum beliau sendiri. Dia mencari para pembesar Quraisy. Dia kata, wahai dia kumpulkan para pembesar Quraisy daripada yang keturunan ayah beliau, iaitu keturunan Kilab dan ke atas. Panggil ke adik-adik dia semua. Dia kata, kita kena bersyarat. Dia cerita balik, sebenarnya benda ni dah tak ada waktu tu. Orang Quraisy macam tak apalah, dah serah dah, mereka ni dah jadi suku kaum kedua di Mekah. Nak dapat balik bukan senang kunci. Tapi Qusay ni dah datang tadi, dia tekad nak dapatkan juga untuk nak mengembalikan kembali Mekah kepada kaum yang sebenar. Maka pada ketika itu dia mesyuarat, dia ceritakan balik, dia jelaskan sebenarnya diri dia sangat tertekan pada waktu ini. Kaum Khuza'ah tertekan nak minta balik kunci ni. Sebenarnya kunci ni kita kena pertahankan. Keturunan kita sebenarnya, dia menaikkan semangat kembali kepada kaum Quraisy untuk nak mengekalkan kedudukan dekat Mekah kepada mereka kembali. Jadi pada ketika itu, apabila para pembesar Quraisy mengetahui kisah yang sebenarnya, maka mereka pun kumpulkan kekuatan mereka semua, bersatu padu, kiranya betul-betul nak pertahankan kunci yang berada pada Qusay. Hingga akhirnya kaum Khuza'ah keluarlah daripada kota Mekah. Ada berlaku sebenarnya dalam cerita kita, tetapi ada kitab lain menceritakan bahawa pada ketika itu ada mereka panggil hakim, nak katakan siapa sepatutnya hakim tu kena tentukan sebenarnya siapa yang patut pegang kunci ni, Khuza'ah ke kaum Quraisy. Jadi apabila dia selidik, salah silah apa semua, akhirnya hakim tentukan bahawa kaum Jurhum atau kaum Quraisy berhak pegang kunci Al-Hijabah sebab mereka memang keturunan daripada mereka. Jadi kaum Khuza'ah ni datang aja untuk nak mengambil kuasa di Mekah. Jadi pada ketika itu keluarlah kaum Khuza'ah daripada Mekah. Setelah berlaku beberapa lah pertelingkahan dan sebagainya. Jadi apa kisah yang dapat diambil daripada sini? Kita bayangkan bahawa kita lihat bahawa beginilah kalau sekiranya berlaku pentadbiran pada orang yang tak sepatutnya, macam tadi kan, patutnya kalaulah betul-betul Abu Hisham boleh menjaga anak kunci tu, tak jatuhlah kepada orang lain. Tetapi disebabkan pada ketika itu dia diletakkan pada pentadbiran pada bukan yang sebetulnya, maka hilanglah kekuasaannya. Tapi dengan izin Allah dapat kepada tangan orang yang sepatutnya. Okey, maka rasmilah Mekah pada ketika itu dikembalikan kunci kepada kaum Quraisy, yakni kaum yang sebenar di Mekah. Maka Quraisy pun membahagikan tugas dekat di Mekah. Ada tugas ya, ada tugas sebab setiap tahun berlaku haji dan ada tugas-tugas yang perlu diserahkan kepada suku-suku yang kaum Quraisy. Ada 10 jawatan penting. Jadi saya akan bacakan apa 10 jawatan penting supaya kita tahu bahawa di Mekah ada tugas-tugas yang perlu dijaga. Okey, sehingga sekarang lah ada tugas-tugas lagi. Tapi pada ketika ini
Jawatan yang diserahkan Qusay kepada suku kaum Quraisy ni ada 10 jawatan penting. Yang pertama ialah jawatan Al-Hijabah. Ni yang penting tadi ni. Yang Qusay nak sangat tadi ni. Anak kunci tadi. Okey. Setiap orang yang ada kepentingan untuk masuk ke dalam Kaabah, orang yang ada kepentingan nak masuk ke Kaabah, mesti terlebih dahulu jumpa dengan penguasa Al-Hijabah ni. Pemegang anak kunci ni. Mesti jumpa dulu. Okey, orang ni sahaja yang dapat menunaikan kehendak yang berkaitan dengan Kaabah. Dia ketua lah. Jadi Qusay dapat apa yang dihajatinya pada ketika umur bila? Tadi awal-awal saya dah ceritakan. Pada ketika umurnya 50 tahun. Sebelum beliau berkahwin lagi, dia dah berhajat. Tapi Allah datangkan setelah bertahun-tahun. Dan kuasa Allah datangkan, dapatkan juga hasilnya sebagai pemegang Al-Hijabah. Jadi dibahagikan tugasnya. Tugas yang kedua ialah, ada 10 jawatan penting di Mekah setelah kaum Khuza'ah keluar. Okey, jadi kaum Jurhum atau kaum Quraisy memegang Mekah. Maka 10 jawatan yang kedua ialah jawatan As-Siqayah. Okay, pernah dengar tak jawatan As-Siqayah? Ialah memberi minum kepada jemaah haji. Bila jemaah haji datang ke Mekah, maka tugas jawatan As-Siqayah inilah yang memberikan minuman kepada jemaah haji. Setiap kali musim haji, mereka inilah berusaha untuk mencari air. Kalaulah ditakdirkan air tak ada kat Mekah pada ketika musim haji tu, jawatan As-Siqayah inilah akan mencari di negeri-negeri daerah lain untuk nak cukupkan juga keperluan pada musim haji. Okay. Yang ketiga ialah jawatan Ar-Rifadah. Ar-Rifadah ialah mengurus makanan. Dia asing-asingkan. Ni As-Siqayah minuman, Ar-Rifadah makanan kepada jemaah haji apabila selesai mengerjakan haji. Jadi tugasnya berbeza. Okay? Tapi sebenarnya sama je. Ni makan minum. Tapi cuma yang ini untuk jawatan Ar-Rifadah ni untuk cukupkan keperluan makanan. Tak cukup makanan kena cari juga jawatan ni. Okay? Pada musim haji. Okey. Seterusnya yang keempat jawatan An-Nadwah. An-Nadwah jawatan dia adalah untuk nak menguruskan balai pertemuan tempat nak mesyuarat. An-Nadwah inilah, pada kita akan lihat nanti sirah akan datang, di balai inilah para pemimpin Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah pernah buat mesyuarat pada tahun ke-13 kenabian untuk bunuh Nabi. Dewan ni lah. Dewan jawatan An-Nadwah ni lah yang pegang balai ni. Kita tempat mesyuarat lah. Balai. Kita jaga tentang kebersihan dalam dan sebagainya. Yang kelima jawatan Al-Liwa. Penjaga bendera perang. Penjaga bendera perang supaya bendera perang dalam keadaan cantik, dalam keadaan elok, supaya tak lusuh, okey. Tak usang lah. Kira kalau tak elok tukar ganti. Sangat penting menjaga bendera perang. Okey. Yang keenam jawatan Al-Qiyadah. Jawatan Al-Qiyadah ialah menjadi panglima atau pemimpin sesuatu angkatan perang. Jawatan ni dipegang kalau kita ikutkan maksudnya kalau berperang maksudnya ada jawatan yang mengendalikan bahagian peperangan ni. Dibagikan. Tengok. Organisasinya sangat tersusun. Tidaklah begini. Sampaikan makan minum pun diasingkan. Ni contohlah. Maksudnya kita dalam organisasi di mana-mana perlu susun organisasi supaya keadaan perancangan kita itu tersusun. Okey, tengok melihat bagaimana Qusay dah buat dah contoh organisasi yang disusunkan. Saya baca, ya Allah, minuman dengan makanan sepatutnya sama je lah. Tetapi diasingkan. Pasti ada sebab dia. Okey, yang ketujuh jawatan Al-Musyawarah, iaitu pengendali majlis mesyuarat. Mesyuarat pun ada pengendali majlis mesyuarat. Insya-Allah. Meskipun jawatan ini berbunyi serupa macam An-Nadwah tadi. An-Nadwah tadi sebenarnya jaga balai, tempat. Maksudnya tempat mesyuarat kita kena jaga elok lah. Kalau kita ambil sirah Datuk Nabi ni, kita kena hias elok. Jadi macam tu juga. Tadi tempat lain. Loh, jawatan An-Nadwah, jawatan mesyuarat pun lain. Dia beza-beza. Sebabnya jawatan Al-Musyawarah ni untuk nak mengendalikan urusan yang berkaitan dengan bila rakyat mengadu, jawatan ni lah kena uruskan. Ada pengaduan rakyat, jawatan ni kena uruskan. Yang ke-8 jawatan Al-Qubah, yang ini membantu angkatan perang. Tugas ini berkaitan rapat dengan jawatan Al-Liwa tadi. Al-Liwa tadi jaga bendera perang. Ini membantu angkatan perang. Yang ke-9 jawatan Al-Hukumah, iaitu jabatan pemerintahan. Tetapi pada zaman ni tugasnya dia lebih kepada tugas kehakiman, menyelesaikan pertelingkahan yang terjadi dalam masyarakat. Okey, misalnya kaum banyak, suku Quraisy banyak kaum. Banyak kan? Banyak kaum, jadi berlaku pertelingkahan dan sebagainya, perlu ada satu jawatan yang penting untuk nak menyelesaikan pertelingkahan mereka. Yang ke-10, disusun oleh Datuk Nabi yang keempat ni, jawatan As-Sifarah, iaitu perwakilan. Orang yang dilantik ke jawatan ini biasanya seorang yang bijak, berunding atau seorang ahli diplomatik.
Di antara tokoh-tokoh yang pernah memegang jawatan ini ialah Utbah bin Rabi'ah, Umar Al-Khattab pernah pegang tugas ini. Okey. Tugasnya ialah apabila terjadi pertelengkahan antara kaum juga, maka orang yang memegang jawatan ini akan segera diutuskan untuk membuat perundingan untuk mencari perdamaian. Lebih kurang macam tadi, tapi pasti ada bezanya lah. Kan tadi pun pertelingkahan, tapi pasti ada beza. Sebab tu, sebab apa dia beza-bezakan? Dia bezakan, pasti ada sebabnya. Okay, ini adalah jawatan setelah dapat je kepada kaum Quraisy, jabatan dari pemegang sekalian terus Qusay membahagikan supaya organisasi di Mekah menjadi kuat. Tidak ada sesiapa lagi yang dapat mengambil pemerintahan di Mekah daripada keturunan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Okey. Jadi jadi kita lihat pula keturunan Qusay bin Kilab, ialah anak beliau ialah ada 3, iaitu Abu Dar, Abdul Manaf, Abdul Uzza. Jadi yang pertama lah Abu Dar yang menyambung pentadbiran kota Mekah, dia nak sulung. Jadi ini setakat ini selesailah bab 1. Saya cerita tadi, kita akan sambung kepada bab 2. Sikit lagi ya. Sekarang lagi lebih kurang 10 minit lagi nak pukul 10. Okay, sikit lagi kita nak sambung bab kedua. Dah selesai dah bab pertama tadi, cerita macam mana Qusay nak ambil kunci Mekah, Al-Hijabah Mekah ni daripada keturunan daripada kaum Khuza'ah untuk kembali kepada kaumnya. Okay, yang kedua, bab yang kedua, kita akan masuk mengenai tadi kita dengar tadi kan nasyid. Awal-awal tadi kita dengar nasyid dah. Nasyid daripada sekejap saya kita nak ulang balik ke? Saya takut lambat. Jadi saya cerita dulu, segi akhir kita akan dengar kembali nasyid tentang 20 nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bilangan datuk Nabi daripada Abdul Muttalib sampai ke Nabi Ismail tak dapat dipastikan dengan tepat. Okey, namun terdapat kebenaran yang diakui orang. Salah silah baginda hanya seramai 20 orang je. Okey, sampai setakat Adnan saja. Macam nasyid tadi kan? Okey, Nabi akui keturunan Nabi Muhammad ibn Abdullah bin Abdul Muttalib. Okey, terus sampai 20. Selepas 20 tu Nabi tak akui dah. Nabi kata ada cacat celahnya dari situ sehingga Nabi Ismail. Tapi Nabi akui sehinggalah ke-20 Adnan. Okey, jadi dalam kitab ini dia hanya menceritakan daripada 20 Nabi tu hanya diceritakan 8 sahaja daripada datuk Nabi ni. Kita nak kenal macam mana ketokohan datuk Nabi ni. Okey, daripada 20 ni hanya diceritakan 8 sahaja. Jadi saya ceritakan secara ringkas 8 datuk Nabi ni bagaimana kelakuan mereka, bagaimana mereka punya kewibawaan. Okey, Ma'ad bin Adnan. Daripada 8 yang pertama ialah, ingat sebelum nak habis ni, dalam kitab sirah Nabi ni daripada 20 datuk Nabi tadi, 8 sahaja yang diceritakan, yang lain mungkin tidak dapat nukilan mengenai mereka. Jadi yang 8 ni dapat. Okey, yang pertama ialah Ma'ad bin Adnan. Okey, 20 Ma'ad Adnan, Ma'ad. Datuk Nabi yang ke-9 ini, beliau adalah pahlawan perkasa sangat diguruni oleh pihak musuh kerana kehandalan dan kepintaran Datuk Nabi ni memimpin askar serangan dia lakukan ke atas musuhnya sehinggalah ke negeri Israel. Sehingga ke negeri Israel. Sebab kepahlawanan, kehandalan nama Ma'ad ni sangat harum sehingga gerun penduduk di bukan Mekah, penduduk Arab seluruhnya gerun kepada Ma'ad bin Adnan. Kepahlawanan Datuk Nabi ni. Yang ke-9. 19. Okey, kita nak tahu salah silah keturunan Datuk Nabi. Okey. Cerita Datuk Nabi yang kedua ialah Nizar bin Ma'ad, Datuk Nabi yang ke-18. Seorang yang segak, kacak. Dan samping itu, bila Datuk Nabi ni bijaksana, cergas, sering mengeluarkan buah fikiran yang baik setiap kali diminta pendapatnya. Kerana itulah beliau sangat dihormati dan dimuliakan oleh kaumnya pada ketika itu. Yang ketiga, Mudar bin Nizar, iaitu Datuk Nabi yang ke-17. Seperti ayahnya, Mudar adalah seorang lelaki yang tampan juga. Tadi kan Nizar, ayah dia tampan, segak, bijaksana. Sekarang ni anaknya Mudar mewarisi ketampanan, kesegakan ayahnya. Tetapi ada satu kelebihan yang ada pada Mudar ialah apabila orang memandang kepada Mudar ni, orang akan timbul kasih, sayang kepada dia. Orang suka. Kelebihan dia yang diceritakan dalam kitab ni. Okey, yang keempat, Ilyas bin Mudar, Datuk Nabi yang ke-16, seorang ahli falsafah dan ahli pujangga. Kedudukannya di mata kaumnya pada ketika itu diangkat seperti Luqmanul Hakim.
Nak dengar kan cerita tentang Luqmanul Hakim yang sering mewasiatkan kepada anaknya begini-begini. Jadi dengan kata-kata pujangga yang hebat. Okay, jadi begitulah kedudukan Datuk Nabi Ilyas bin Mudar ni. Ilyas bin Mudar Datuk Nabi ni yang ke-16 ni di kalangan penduduknya waktu tu. Dan antara madah atau kata-kata hikmat yang masyhur ialah barang siapa yang menanam kebaikan nanti akan menuai kesukaan. Ini antara pujangga Datuk Nabi ni. Barang siapa yang menanam kejahatan, nanti dia akan menuai kesesalan. Lebih kurang macam what you give, you get that. Apa yang kita beri, kita akan dapat balik. Kalau kita buat baik, kita akan dapat baik. Kalau kita buat jahat, kita akan dapat jahat. Kalau kita nak terima yang kejahatan, kita buatlah yang jahat. Tapi kalau kita nak yang terima yang baik-baik, kita buat yang baik. Sebab apa yang kita buat adalah tarikan. Dia ada energi dia tersendiri. Ya, okay, jadi kita nak macam mana, kita buat yang macam tu. Kalau kita tak suka orang kata kita tak suka orang cemuh kita, tak suka, jadi kita jangan buat macam tu lah. Apa yang kita tak suka jangan buat. Jadi beginilah kata-kata dia. Kata-kata yang paling famous lah kiranya sebab dah dibawakan dalam kitab ni, maksudnya kata-kata yang dipegang lah pada waktu itu. Okay. Datuk Nabi yang kelima diceritakan dalam kitab ini adalah Fihr bin Malik. Datuk Nabi yang ke-10. Seorang pembesar Quraisy yang sangat dermawan, jasanya dan yang besar sehingga namanya menjadi harum pada ketika seluruh orang Arab datang ke Mekah. Waktu jemaah haji kelaparan, selalunya musim haji panas kan. Jadi pada waktu itu Datuk Nabi ni sangat berusaha untuk mencari makanan. Sehingga timbulnya, tadi asal ingat, nama asalnya ialah kaum Jurhum. Kan? Jadi lepas itu ditukar kepada kaum Quraisy, bermula daripada Datuk Nabi ni lah. Datuk Nabi yang ke-10 ni lah. Ditukar kepada nama kaum Quraisy daripada Datuk Nabi inilah. Pada satu tahun tu, pada musim haji, pada jemaah haji ditimpa kelaparan yang sangat. Sampai kehabisan makanan. Datuk Nabi ni mengumpul makanan-makanan yang berupa roti daripada semua penduduk Mekah untuk diberikan makan kepada orang yang datang kerja ke haji. Dia rupa kat penduduk Mekah. Ni jom bagi makan dekat penduduk orang yang datang Mekah ni. Dia kata bagilah. Dia kumpulkan. Jadi atas usaha mengumpul makanan kepada tetamu yang datang ke Mekah pada ketika itu, maka pada ketika itulah keturunan Fihr digelar Bani Quraisy. Apa maksud Bani Quraisy? Satu gelar ayat itu ialah bererti orang yang mengumpul roti. Bani Quraisy, satu gelaran yang sangat istimewa, satu gelaran yang sangat mulia kerana menunjukkan bahawa sifat dermawannya kaum Quraisy. Mereka memang sangat dermawan. Kalau kaum Quraisy, kalau kita baca sirah Nabi, Datuk-Datuk Nabi ni semua dermawan. Dan mereka juga kaya raya. Okay. Jadi seterusnya yang ke-6, Ka'ab bin Lu'ay, Datuk Nabi yang ke-7. Seorang yang amat tahu, suka baca kitab-kitab yang terdahulu. Dan Ka'ab mengetahui bahawa pada satu zaman nanti, pada akhir zaman akan lahir Nabi daripada salasilah beliau. Dia tahu dah sebab dah ada cerita daripada kitab-kitab yang terdahulu. Jadi seterusnya yang ke-7, Murrah bin Ka'ab, Datuk Nabi yang ke-6, seorang datuk yang mulia terhormat. Maksudnya keturunan Nabi, Datuk-Datuk Nabi semua mulia terhormat. Semuanya dalam keadaan di muka, semuanya dalam keadaan mulia dan terhormat. Pasti ada sesuatu yang mereka buat sehingga kan mereka mendapat gelaran yang sebegitu. Jadi yang ke-8, Kilab bin Murrah, Datuk Nabi, cerita yang ke-8. Maksudnya dalam kitab ni ada 8 saja daripada 20 tadi. Okay, cerita yang ke-8 ialah Kilab bin Murrah, Datuk Nabi yang ke-5. Nama sebenarnya Hakim seperti yang ceritakan tadi. Dan untuk pengetahuan semua, di mana dapat datangnya nama 12 bulan Islam? Kan? Kan? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Sebenarnya sekarang kita berada di dalam Rabiul Awal. 19 Rabiul Awal. Hari ini 19 Rabiul Awal. Dari mana datangnya nama-nama bulan ni? Daripada Datuk Nabi ni lah. Kilab bin Murrah ni lah yang menamakan 12 bulan. Saya bukan mereka sendiri. Saya bacalah kitab ni lah. Okey. Jadi kesimpulannya. Habis dah. Maksudnya bab yang kedua hanya tentang kisah sedikit daripada Nabi. Kesimpulannya, apabila kita ketahui salah silah keturunan Nabi nya, maksudnya kita kena tahulah keturunan kita sehingga salah silah ni kita ke mana. Kena kajilah kalau boleh sembang balik dengan ayah mak kita. Kita ni keturunan mana? Okey, keturunan kita dari mana, dan kita yang ada waktu ni kita tahu kitalah untuk nak menjaga keturunan kita dan ke bawah. Kitalah sekarang ni kalau kita tak tahu keturunan atas, kitalah menjadi punca utama untuk kita nak menyusun keturunan kita yang ke bawah. Sehinggalah kiamat lah.
Okey. Jadi berdoalah semoga keturunan kita menjadi orang yang mulia-mulia. Bagaimana Nabi bawa keturunan Nabi semuanya datuk-datuk Nabi, semua orang hebat-hebat, semua orang yang dermawan, datuk Nabi. Jadi kita nak keturunan kita macam tu. Kita nak keturunan kita adalah keturunan yang hebat-hebat. Jadi peliharalah keturunan kita. Sama-sama kita doakan, ya Allah, peliharalah keturunan kita, zuriat kita yang akan datang, keturunan kita ke bawah. Kita tak tahu yang akan datang macam mana. Jadi kita doakan semoga keturunan kita yang lain, yang ke bawah lagi, adalah menjadi keturunan yang hebat, yang memberi manfaat kepada orang lain. Jadi sebelum saya akhiri, kita dengar dulu nasyid 20 Nabi, nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dengar nasyid ni. Okey, baik. Yang tahu bolehlah ikut. Okey. محمد عبد الله ابن عبد طالب ابن هاشم ابن عبد المناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن ابن مالك ابن نضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إياس ابن مضر ابن معط إياس ابن مضر ابن نزر ابن معد ابن Jadi sampailah ke Ibnu Adnan 20 Datuk Nabi. Lepas ni bolehlah Google cari dalam Yahoo bagi anak-anak hafal tentang Datuk Nabi ni. Datuk Nabi, insya-Allah ada keberkatannya kita mengetahui Datuk Nabi ni. Jadi pada di akhir ini, terima kasih banyak-banyak kepada semua yang sudi meluangkan masa. Terima kasih rakan-rakan, anak-anak sekalian, Kak Azhar, Syazlina, Kak Liza, Zuraida, Nurhanisa, Kak Zakia. Okay, baik, di IG juga terima kasih pada malam ini sudi sama-sama mendengar sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam Jumaat yang mulia ini, semoga Allah berikan kita semua rahmat dan keberkatan Allah. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu daripada diri saya sendiri. Insya-Allah minggu depan kita akan sambung bab yang ketiga dan kita tengok pula kesesuaian masa. Bab 3 panjang mana, bab 4 macam mana. Kalau sekiranya okey, kita akan baca bab 3 ke 4. Ingat, kitab ini ada 279 bab. Jadi kita tengok makan masa berapa tahun ni. Jadi insya-Allah sekurang-kurangnya sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Jadi kita tutup dengan tasbih, kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. والعصر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Terima kasih Fira. Terima kasih Mak Su. Terima kasih semua. Okay, baik. Assalamualaikum.